World Championships Kedua-dua in pemain Nanjing. ini hanya pernah bertemu sekali sahaja sebelum ini. Pada ketika itu, Anders Antonsen berjaya mengatasi Darren dalam straight sets di kejuaraan dunia 2019. Lain pula ceritanya kali ini, pemain yang menghuni ranking ke-41 dunia, Darren berjaya mendahului sepanjang set pertama dengan aksi seperti ini. Okey, memang terbaik. Sebelum dia mengejutkan Antonsen dengan mengambil set pertama 21-12. Opening game. Okey, walaupun Antonsen cuba memberi serangan di set kedua, namun Darren kekal garang untuk mendahului 6-2 pada awal perlawanan. That's a great angle. Antonsen berjaya merapatkan jurang sedikit demi sedikit, tetapi nasib berpihak kepada Darren dengan aksi seperti ini. Dan selepas bertarung selama 46 minit saja, Darren mengesahkan kemarahannya ke pusingan kedua terbuka Thailand. And this time he converts on his third match point opportunity. Baik, dengan sekurang-kurangnya 2 kali Antonsen tergolek, seperti yang dikatakan Akbar tadi, keputusan tersebut menyaksikan Darren memperbaiki rekodnya menentang pemain pilihan ketiga dan juga pemain nombor 3 negara di ranking dunia pada ketika ini. Baik, jom kita dapatkan reaksi dari kedua-dua pemain, bermula dengan Liu Darren. Definitely surprised because haven't been competing for almost 1 year, I think, since March until now. So to play here and also create an upset is a bit surprising because prior to this, didn't have really much training. So I would say I did quite well. I think I controlled the drift much better compared to him because I think he was recently down with COVID also, so I think his condition is a bit down. From the beginning, I was leading until the end of the first game, so I keep on the pressure on the second game also, and then it's just when I was leading 11-4, he caught up and a bit tense after that. Hopefully tomorrow will get better because the first match is always tough, so hopefully he will improve. I got off to a slow start, really slow start today. Never really got my game going for me, but Darren played his chance. He played a good match and gave it 100%. So he was the better man today. Of course, I was a little bit surprised by my own level. Not really surprised by Darren's. I mean, he played a really good match, but I know that he's a great player and he can play like that on his best days. So that's not really surprised, but a little bit about my own level, yes. Baik, bekas pemain nombor 1 dunia Roslin Hashim bersama dengan kita sekarang ini. Apa khabar Roslin? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, khabar baik. Hari kedua dah ni Abel Lin bersama dengan kita. Hari kedua dah bersama dengan kita. Okey. Okey, baik Roslin. Sebelum Darren turun menentang Anders Antonsen, ramai yang memang tidak meletakkan harapan tinggi. Malah ada mengatakan bungkuslah Darren kali ini. Baik, Roslin Hashim. Macam manakah keadaan ini boleh menjadi sebaliknya, Roslin? Apabila Liu Darren yang bukanlah seorang yang konsisten dapat menewaskan pemain di ranking ketiga dunia. Bukan sesuatu yang mudah, Roslin. Saya rasa mungkin pasal kita tak letak harapan pun. Itu mungkin dia rasa dia relax lah kan. Tapi sebenarnya bukan itu isu dia. Sebenarnya apa yang saya tengok apa permainan dia dengan Anders Antonsen, memang dia kali ni corak dia main dia tenang. Dia tenang, maksudnya walaupun di game kedua Anders Antonsen rapatkan ke jurang mata, tetapi dia masih lagi relax, tenang. Jadi dalam keadaan yang macam tu, permainan dia boleh dikatakan
solid lah. Dia keluarkan semua permainan dia, apa yang dia ada. Jadi dia tidak ada rasa macam tekanan pada diri dia. Ini yang bagi saya punca kemenangan dia. Okey, selain daripada faktor ketenangan tu, mungkin Roslin boleh jelaskan lagi apa agaknya turning point dalam perlawanan ni yang memihak kepada Darren? Sudah semestinya corak permainan dia yang boleh dikatakan dia menunggu peluang untuk melakukan serangan. Dia tidak ada, seolah-olah tidak ada terburu-buru dalam permainan dia. Jadi disebabkan oleh ketenangan yang ada dalam diri dia, di situlah turning point dia sebenarnya. Okey, Roslin kena tunggu sekejap sebab lepas ni kita akan sediakan banyak lagi soalan-soalan untuk kita tanya tentang aksi-aksi pemain negara, dan sekarang ini kita nak bawakan apakah yang menanti Darren di pusingan kedua nanti, siapakah dia antara pemain New Zealand Abhinav Manota ataupun Lee Chuk Yew dari Hong Kong yang sebelum ini pernah mengatasi Darren sebanyak 4 kali. Okey, dan seperti yang saya katakan tadi, sekarang ini kita nak berkongsi pula satu lagi perlawanan daripada perseorangan lelaki. Kita nak beralih ke perseorangan wanita yang nampaknya kejutan tu tak ada lah. Kerana seperti diramal, Sonia Chia berdepan kesukaran di pusingan pertama selepas diundi menentang pemain meningkat naik dari Korea Selatan An Se-young yang diletak sebagai pilihan ke-7. Sonia cuba mengawal permainan dan berjaya mendahului beberapa kali sebelum Se-young berjaya menyamakan kedudukan. Namun selepas cubaan Sonia mengejar Se-young untuk mengikat kedudukan 13 sama, Sonia keciciran 6 mata berturut-turut buat kali pertama dan akhirnya membawa kepada kekalahan 15-21 di set pertama. Baik, Sonia di set kedua pula dihentikan dengan keciciran 5 mata berturut-turut bermula ketika dia hanya perlukan 1 mata saja untuk jadikan kedudukan 6 sama. Dan Se-young terus jauh meninggalkan Sonia yang cukup jelas akut tamatkan perjuangan seawal pusingan pertama dalam masa 38 minit dengan keputusan 12-21. Dan apa sebenarnya yang berlaku? Kita tanya Sonia sendiri. I feel that today my opponent control the rhythm in the court better than me. So yeah, I feel like it's kind of the jitter in the tournament in the first match. So I hope that I can get back my tournament rhythm soon. I would say 80%. Yeah, I would say 80% of the tournament feeling. It's quite new to me actually after such a long period of time, which we did not really play tournament. And this is the first tournament and it's Super 1000. It's a big tournament. So. And my match for the first round it's a pretty tough opponent. Keputusan Sonia bermaksud Malaysia hanya ada seorang sahaja wakil yang tinggal dalam saingan perseorangan wanita iaitu S. Kisona yang bakal turun berdepan Saina Nehwal yang kini berada di ranking ke-20 dunia. Okey, kita tinggalkan Kisona punya cerita sebab sekarang ni kita nak fokus kepada Sonia. Roslin, sebenarnya apa yang tak kena dengan permainan Sonia hari ini? Kalau dilihat daripada awal lagi di game yang pertama tu, saya melihat pemain Korea ni dah daripada awal dia dah menguasai permainan. Jadi dekat sini yang saya lihat Sonia terperangkap. Bukan saja di game yang pertama tetapi di game yang kedua pun sama. Jadi disebabkan oleh mungkin dari segi persediaan dia masih lagi saya belum nampak dia betul-betul bersedia untuk perlawanan ni. Jadi dekat situ jelas saya melihat pemain daripada Korea ni dekat situ dia ambil kesempatan untuk menguasai game pertama dan juga di game yang kedua. Okey. Baik, kalau ikutkan kepada pengalaman Roslin sendiri kan, bila kita dah kalah dalam satu perlawanan, di satu kejohanan yang besar dan dalam masa yang singkat lepas tu kita ada kejohanan yang lain. Macam mana kita nak bangkit selepas kita tewas dalam perlawanan yang kita baru saja harungi? Okey, selepas kita tewas tu kita kena buat analisis lah, kena buat postmortem kenapa kita kalah walaupun selepas ni mereka ada lagi satu kejohanan di kita juga. Mungkin dalam masa beberapa hari. Jadi dalam waktu yang balance berapa hari ni, di sini setiap pemain harus
memberi fokus kepada tumpuan kenapa kalah di kejohanan sertai sekarang. Jadi mereka persediaan mereka haruslah cepat. Jangan mengambil masa terlalu lama dan ambil kekalahan itu sebagai satu pengajaran untuk yang tournament next seterusnya. Okey, ada masa lagi ni untuk Sonia bangkit sebab minggu depan untuk satu lagi kejohanan di Bangkok, Thailand juga. Okey, sekarang ni saya nak minta sekali lagi Roslin tunggu sekejap sebab sekarang ni kita nak bawakan satu lagi saingan iaitu bergu lelaki yang mengenakan Teo Yi dan juga Yusin, di mana gandingan negara diheret ke 3 set sebelum mereka berjaya mengesahkan kemaraan menentang MR Arjun dan Dhruv Kapila dari India. Pasangan yang menduduki ranking ke-95 dunia itu mendominasi sepanjang set pertama meskipun bergu dari Malaysia itu berjaya mengikat perlawanan 7-sama pada satu ketika. Namun Yi Yusin terpaksa akur 13-21 akhirnya. Tapi Yi Yusin berjaya bangkit di set kedua dan langsung tak beri peluang kepada lawan untuk mendahului, lebih-lebih lagi dengan aksi rally seperti ini untuk kekal mendahului dan memaksa ke set penentuan. Lebih banyak rally seperti ini berlangsung pada set ketiga dan walaupun Arjun dan Kapila mendahului hampir sepanjang set, Yi dan Yusin berjaya memberi harapan kepada peminat di tanah air dengan menyamakan kedudukan 21 sama. Dan selepas hampir sejam mereka bertungkus lumus, pasukan negara akhirnya menempah tiket kemenangan dengan keputusan 24-22. That's a good rally. Well, somehow they found a way through. Somebody called the police. That match was stopped. Actually, we both discussed we must more on focus because the Indian play also play quite well today. Yeah, they are not like they are really good actually. Yeah, so maybe we are not really well prepared. Well prepared on the first, so that make us like play nervous already. Yeah. We changed some of our tactic while we playing because first game we are quite how to say defensive maybe. Yeah, we play quite defensive and we change some strategy and we go back and we are happy after so long. The first tournament after so long. Yeah, we're excited and actually we don't play really well today. Okeylah, apa yang boleh kita nantikan dari pusingan kedua terbuka Thailand bagi bergu lelaki agaknya. Gozefe Nur Izzuddin yang beraksi cemerlang menentang bergu Korea Selatan akan menentang pasangan Denmark yang diketuai Mathias Christiansen. Go Visham Tan Wee Kiong mungkin akan ada kelebihan menentang pasangan England yang bergelut lawan Vladimir Ivanov dan Ivan Sozonov dari Rusia semalam. Manakala Ong Yusin Teo Yi akan menentang lawan daripada Amerika. Okey, baik Roslin. Minta maaf terpaksa tunggu lama sikit. Okey, Roslin, kita nak balik cerita mengenai pasangan bergu lelaki negara Ong Yusin Teo Yi ni kan. India memang dia ni penuh kejutan. Nama macam Arjun dan juga Kapila ni kita jarang dengar. Tapi macam manakah pemain-pemain kita ini yang memang regular player dalam setiap kejuaraan besar sebelum pandemik COVID-19, mereka sebenarnya agak rapuh ketika set pertama tadi kita tengok dan kemudiannya nasib baiklah mereka berjaya juga mara ke pusingan seterusnya. Roslin, komen sikit. Okey, memang game tu betul-betul mendebarkanlah kan. Tetapi bagi saya perbezaan yang saya dapat lihat pasangan India dan juga pasangan negara kita adalah pasangan India ni dia bila bermain dia tidak ada seolah-olah tekanan kepada mereka, walaupun mereka pun boleh dikatakan agak lama tak bermain berbanding dengan pasangan kita, tetapi kita tengok di situ especially yang saya lihat adalah Ong Yusin. Dia ni banyak tekanan kepada diri dia.
berbanding dengan Teo Yi. Itu yang kita nampak kenapa game ni betul-betul fight sampai heret ke game yang ketiga yang pasangan kita hampir kalah sebenarnya. Apabila pasangan India mendahului dengan 20-19 and then 21-20. Tetapi di game yang ketiga walaupun kita agak tertinggal dengan pasangan India, di sini saya nampak counter balik yang dilakukan oleh Teo Yi dan juga Oh Yusin. Dia dah mula nampak ada sedikit ketenangan. Jadi di situ mereka mengambil peluang untuk menang di game yang ketiga. Tetapi secara keseluruhan banyak ketekanan sebenarnya yang ada pada Oh Yusin. Okey, kalau saya nak tahu daripada personally, Roslyn rasa pasangan ini akan pergi sejauh mana untuk kejohanan terbuka Thailand ni? Okey, kalau mereka dapat mengekalkan momentum yang mereka bermain, mungkin of course dia dah rasa tekanan tu. Bila dah menang tu of course dia dah lega. Cuma saya mengharapkan tidak berlaku perkara yang sama seperti yang mereka bermain dengan pasangan India. Tapi jika mereka dapat mengatasi tekanan ni, saya rasa mereka boleh pergi lebih jauh. Mungkin saya lihat mungkin semi-final dia orang boleh layak. Kita tengok Roslyn, dapat tak pergi semi-final? Baik, terima kasih Roslyn. Terima kasih Roslyn. Sama-sama.